Jumaat yang penuh keberkatan ini, setiap daripada kita beroleh barakah kehidupan dan barakah dalam setiap apa yang kita lakukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini, di kesempatan sebelum kita menunggu masuknya waktu solat Jumaat, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimanakah kita mahu mengekalkan ketakwaan dalam diri kita. Setiap minggu kita mendengar khatib memberi peringatan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam arti kata, kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Semua daripada kita sedia maklum. Bahkan kalau disuruh setiap daripada kita untuk jadi khatib pun rasanya dia boleh, sebab dah dengar tiap-tiap minggu berkaitan dengan khutbah memperingatkan supaya kita bertakwa. Persoalannya, bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah kita berjaya menjadi hamba Allah yang bertakwa? Yang mana takwa ini merupakan kayu ukur penentu kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah ketakwaan itu dapat kita suburkan dalam diri kita pada setiap posisi kehidupan? Sama ada kita sebagai hamba Allah, sama ada kita sebagai seorang anak, sama ada kita sebagai seorang ayah atau ibu, sama ada kita sebagai seorang suami, sama ada kita sebagai seorang pekerja, sama ada kita sebagai seorang ahli masyarakat, sama ada kita sebagai seorang rakyat. Sebab ada manusia dia bagus dari sudut perhubungan dengan Allah, tetapi hilang ketakwaan ketika mana di tempat kerja. Merasa Allah hanya memerhatikan dia ketika dia berada di dalam masjid, tetapi terlupa Allah yang sama juga memerhati dia ketika dia bekerja. Ada manusia dia bagus dari sudut ketakwaan di dalam rumah Allah, di tempat kerja, tetapi hilang ketakwaannya ketika hidup berjiran, hilang ketakwaannya ketika hidup bermasyarakat, caci, nista, maki hamun di dalam grup WhatsApp, taman-taman perumahan, kampung, hingga menampakkan dia tidak bertakwa. Ada orang dia bagus dari sudut ketakwaan dia dalam hidup bermasyarakat, ketakwaan di tempat bekerja, tetapi tiada ketakwaan ketika dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Solatnya ke laut, ibadah-ibadah yang Allah fardukan kepada dia tidak ada. Maka ini suka saya kongsikan tuan-tuan, dalam sedikit masa lebih kurang 10 minit kita menanti masuknya solat Jumaat ini, iaitu formula nak mengekalkan ketakwaan dalam diri kita. Maksudnya usaha tu perlu ada, tetapi ada kalanya terbabas, di sanalah ada istighfar dan taubat. Tetapi apakah formula kita nak usaha jadi hamba bertakwa pada setiap aspek kehidupan kita? Sama ada kita dalam masjid, sama ada dalam rumah tangga, sama ada di tempat kerja. Ketakwaan yakni takut kepada Allah. Ketakwaan yakni nak buat benda yang Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang. Maka benda itu tersubur dalam diri kita. Apa formulanya? Formula ini pernah disebut oleh almarhum Syekh Ustaz Fahmi Zamzam. Dalam satu pengajian, dia kata berpeganglah dengan dua perkara ini. Insya Allah, di mana juga kita berada, kita akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa dia formula yang pertama tuan-tuan? Iaitu sentiasa sedar bahawa Allah Maha mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu apa juga yang kita buat. Boleh jadi sama ada di depan orang ataupun di belakang orang. Dia lidah ni dia nak tergeliat sikit sebab baru sampai pada Melaka. Bila baru sampai pada Melaka subuh tadi, duduk biasa dekat Melaka, kita tak boleh nak cakap Kedah. Jadi bila balik Kedah ni, kita seronok nak cakap Kedah, tapi dia mula nak terkelak bunyi kot belah Melaka pula dah. Jadi tuan-tuan,
subhanallah wa bihamdih, pegang, pasak dalam diri kita, khususnya bila berada di belakang orang, khususnya bila kita tidak diketahui oleh siapa saja, waktu itu hidup berseorangan ataupun duduk berseorangan, ketika itu kena pasak dalam diri kita, nak kekal ketakwaan ni. Allah Maha tahu apa saja yang kita buat. Apa dalilnya tuan-tuan? Surah At-Taghabun ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan bumi. Allah datangkan ayat ini nak beritahu kepada kita secara alamnya, langit bumi Allah Maha tahu. Tak payah ada siapa pun nak sembunyi apa-apa yang melibatkan keseluruhan kehidupan langit dan bumi. Tak cukup pada tu, Allah kecilkan skopnya lagi, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Maha tahu tuan-tuan segala apa yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan. Allah datangkan ayat ni, Allah datangkan satu benda yang besar dulu. Apa yang ada di langit, apa yang berada di bumi, Allah Maha tahu. Habis. Allah kecilkan sikit apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu lakukan secara terang-terangan, orang tahu, ataupun yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi yang orang tak tahu. Allah Maha tahu. Tak payah apalah duk sembunyi. Kuliah saya 2 malam lepas dekat Melaka tuan-tuan, cerita tentang mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, bila tak ada benda ni, maka itulah berlaku benda-benda yang kita tak pernah terfikir 10 tahun lepas, 20 tahun kita tak pernah fikir. Apa dia tuan-tuan? Antaranya suami isteri curang kepada pasangan masing-masing. Dia bukan kira umur. Bagaimana hari ini semakin menjadi, suami orang buat hubungan dengan isteri orang di tempat kerja, bahkan yang paling teruk yang pernah berlaku beberapa bulan lepas ke apa, sampai di tanah haram pun berlaku benda tu. Sebab apa? Tidak ada takwa, sampai dia paling tak boleh fikir dah. Bahkan saya sembang dengan beberapa sahabat, ada seorang sahabat dia kata hari ini Syekh, dia kata hampir kesemua, bukan kata semua, hampir sebahagian besarnya di organisasi-organisasi, jabatan-jabatan, syarikat-syarikat kadang-kadang mula berlaku ni benda-benda terlarang ni. Sebab apa? Takwa tak ada dalam diri, hanya nama kata Islam saja. Dia sampai dia tak boleh fikir dah. Yang 20 tahun lepas kita tak pernah fikir, paling-paling tak ada. Dan dia bukan kira dah hari ni suami orang, isteri orang, suami orang dengan anak dara, isteri orang dengan anak teruna. Sebab apa? Rasa macam orang tak tahu. Tapi bila kita pegang ayat ni, Allah Maha tahu apa yang berada di langit dan di bumi. Allah Maha tahu apa yang kita buat di depan maupun di belakang orang. Ni kadang-kadang sambil-sambil duk tengok handset, kepiah duk atas kepala. Lah ni orang umur 60-70 pun dia pandai media sosial, buka Facebook. Umur 65, boh nama Facebook Jejaka Idaman. Boh gambar zaman dia no. Handsome bukan main kita kata Syekh. Kenal gambar 50-an no. 60-an no. Kadang-kala perkara mai daripada barat ni tuan-tuan, dia mai kacau kita. Kadang-kadang sambil kita duk scroll ni, dia keluar gambar yang tak berapa nak elok. Kita sambil pakai kepiah, dia boleh berhenti lama kat situ. Mana orang nak kata apa? Orang kata dia takkan Pak Haji tu duk tengok gambar tak elok. Kita duk seorang-seorang waktu tu. Ingat cerita nasib Doremi? Pak Ma'un baca syair. Pak Ma'un baca syair, syair gambar semua lain daripada syair. Ramli nak habaq kat kita, ada perangai tu. Jangan duk baca orang muda saja, orang tua pun ada. Cuma tak tahulah kat rumah ada kitab syair ke tak. Bini pergi tukar gambar binatang, syair pun tak ada dah. Tuan-tuan, dan Allah kecilkan skop dia lagi. Apa dia tuan-tuan? Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa
apa yang ada dalam hati kita, bukan apa yang kita buat saja depan orang, di belakang orang. Dalam hati kita ni, duk tengah saya cakap ni tuan-tuan duk boleh nilai ni apa, sama ada tuan-tuan ambil benda saya cakap ni sebagai muhasabah diri, sama ada tuan-tuan tengok saya dengan apa juga pandangan inner voice. Orang Taman Peruda kata, yang tu pun Allah tahu. Tu yang pertama almarhum Syekh Fahmi Zamzam sebut, macam mana kita nak supaya ketakwaan tu kekal. Bila kita pegang, Allah Maha tahu apa yang kita buat. InsyaAllah kita akan berhati-hati. Itu takwa. Yang kedua tuan-tuan, subhanallah wa bihamdih, lagi 3 minit. Buka surah Al-Anbiya. Buka surah Al-Anbiya ayat yang ke-27, yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Apa kata almarhum Syekh Fahmi Zamzam? Yang kedua, sentiasa yakin bahawa setiap apa yang kita lakukan, orang Taman Peruda sebut every single thing, setiap satu benda yang kita buat, semuanya akan dihisap di depan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Dalam ayat ni Allah kata apa? Dan ingatlah kami akan mengadakan neraca timbangan yang seadil-adilnya, menimbang setiap amal makhluk-makhluk pada hari kiamat, maka tidak ada sesiapa yang akan teraniaya sedikit pun, dan jika amalnya sama ada kebaikan atau keburukan itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Ke atas dunia ni nak buat apa, sentiasa sedar Allah Maha mengetahui. Dan dalam masa sama, banyakkan, fokuskan kehidupan kita dengan buat kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, walaupun sekadar senyum sesama saudara, walaupun sekadar kita memberi salam kepada sesama saudara kita, apa juga kebaikan, walaupun memberi orang miskin makan dengan sebungkus nasi contohnya, apa juga kita kena meyakini Allah akan balas apa yang kita buat. Termasuk juga benda yang tak baik di tempat kerja. Rasa ni mai hari Jumaat ni masuk pejabat kata pukul 2.45, contoh kerja Jabatan Kerajaan, cuti lah, kerja swasta 2.45, kena ada dah kat pejabat, alah apa sangat bos kita hari ni pergi meeting kat Gunung Jerai, kita masuk pukul 3 suku pun tak apa. Setengah jam itu setiap saatnya Allah akan hisap. Jadi bila kita sedar benda ni tuan-tuan, maka kita akan sentiasa berhati-hati agar ketakwaan itu terus subur dalam diri kita. Kat atas dunia ni kok mana pun tak apa, atas dunia ni jadi macam mana pun tak apa, tetapi bila kita kembali pada Allah, tak ada seorang pun daripada kita yang boleh terlepas daripada dihisap di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan tangan kaki kita, tuan-tuan tengok tangan kaki kita, duk saja-saja bila-bila tengok tangan kaki kita, tangan ni lah yang akan jadi saksi aku depan Allah. Kaki aku ni lah yang aku duk pergi mana-mana ni yang jadi saksi depan Allah nanti. Kita tak ada peguam tuan-tuan di depan Allah, hanya kita dengan Allah. Tak ada siapa pun termasuk pasangan hidup kita, adik-beradik kita, anak kita yang sayang kat kita atas dunia ni yang sanggup jadi peguam pembela pada kita. Maka di saat itu tangan kaki inilah yang akan jadi saksi. Sama ada tangan kaki ini banyak melakukan anggota tubuh badan kita, banyak melakukan kebaikan, ataupun sebaliknya wa na'udzubillah. Kita mohon kalau kita terlajak melakukan keburukan, kemungkaran, benda-benda yang Allah larang, cepat-cepat kita istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu. Jazakumullah khairal jazak kepada pihak Masjid Taman Peruda yang memberi sedikit ruang dan peluang untuk berkongsi pada kepulangan saya beberapa hari balik ke Kedah, ziarah keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, mudah-mudahan dapat memberi pedoman kepada kita sebelum kita kembali dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan tiba harinya, cuma kita siapa pun tak tahu bila masa dia. Dan kita mendoakan akan kita kembali kepada Allah dalam keadaan hamba Allah, menjadi hamba Allah yang diridai. Yang baik daripada Allah, salah silap saya mohon keampunan Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا معشر المسلمين رحمكم الله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت فقد أخرجه البخاري والمسلم جازمان بالصحة ما أخرج أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila bangun khatib membaca khutbah di atas mimbar, janganlah kita bercakap-cakap ataupun berkata-kata, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian, marilah sama-sama kita mendiamkan diri mendengar serta taat. Mudah-mudahan diberi rahman oleh Allah ke atas kita sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya
وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya dan kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersungguh-sungguh mentaati segala titah perintahnya dan bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan tersebut akan menatijahkan ketenangan dan keamanan serta kebahagiaan ketika kita masih hidup di atas dunia ini dan kita akan hidup di akhirat nanti. Tajuk khutbah yang akan dibicarakan pada tengah hari ini ialah jiwa merdeka. Sidang Jumaat yang dikasihi, tarikh keramat 31 Ogos akan terus disambut dan diraikan pada setiap tahun. Kemarin, buat kali yang ke-66 kita menyaksikan sambutan kemerdekaan yang cukup meriah di seluruh negara. Ucapan pemimpin negara maupun negeri diperdengarkan kepada rakyat. Pembarisan dan perarakan dipertontonkan, pertunjukan dipersembahkan dan pelbagai aktiviti disusun atur dengan penuh kemeriahan dan penuh bermakna. Semua ini bukan sekadar mengisi kekosongan atau meneruskan tradisi untuk merancakkan sambutan kemerdekaan, tetapi di sana pasti demi kasih serta cinta kepada watan, yakni kepada negara ini, mengenang jasa mereka yang berjuang untuk mencapai ataupun untuk sebuah kemerdekaan, seterusnya memupuk rasa kasih dan semangat kenegaraan dalam setiap generasi, khususnya generasi pada hari ini. Sidang Jumaat yang dihormati, merdeka bermaksud bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan sebagainya. Merdeka juga bermaksud lepas dari tebusan atau tuntutan serta berdiri sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut istiqlal, yang bermakna bersendiri dalam memiliki kemuliaan, berdikari dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada suatu ikatan. Pendeta Za'ba pernah menyatakan kemerdekaan ialah berubah daripada kepercayaan bodoh yang melemahkan akal dan ikhtiar kepada kepercayaan yang cerdik yang membebaskan fikiran, daripada ajaran yang mematikan hati kepada ajaran yang menghidupkan dan menyuburkan hati, daripada i'tiqad yang serong dan terpesong kepada i'tiqad yang subur dan merdeka, daripada kezaliman pemerintahan berdasarkan hawa nafsu kepada kesalehan, dan daripada fikiran-fikiran yang menahan dan menyekat kemajuan kepada fikiran yang membebaskan kemajuan dan menggalakkan kemarahan yang baik-baik dan mulia. Hakikat kemerdekaan perlu difahami secara yang tersurat dan yang tersirat. Pelbagai kisah pernah dirakamkan dilalui generasi terdahulu, boleh dijadikan panduan pada generasi masa kini dan pada masa hadapan. Lihatlah kepada kisah perjuangan Nabi Musa alaihissalam yang mengangkat kembali kemuliaan dan martabat manusia dengan usaha membebaskan Bani Israel daripada kekejaman dan penindasan Fir'aun yang telah memperhambakan manusia dengan melakukan pelbagai kezaliman. Lihat juga bagaimana perjuangan Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda memerdekakan manusia daripada kekufuran kepada akidah bertuhankan pencipta alam, dari kezaliman kepada keadilan Islam, dari perhambaan kepada kebebasan insan,
dan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sidang Jumaat yang dimuliakan, kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan yang berbentuk fizikal semata-mata, bahkan ia merangkumi kebebasan dari segala bentuk pengaruh asing, bebas daripada akhlak buruk atau akhlak mazmumah dan prinsip hidup yang bertentangan dengan nilai dan ajaran agama serta budaya dalam masyarakat, dan bebas juga dari pergantungan kepada manusia, kepada kebergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bukan saja berdepan dengan manusia yang lalai dan tidak tahu menghayati nilai sebuah kemerdekaan, malah kita berhadapan dengan kelompok manusia yang lalai untuk menjadi muslim yang sejati, manusia yang lupa diri, manusia yang lupa akhir hidupnya adalah mati, manusia yang fikirannya hanya dunia semata-mata sehingga melupakan sisi ukhrawi. Oleh itu, kemerdekaan yang kita impikan bukan sekadar kemerdekaan dari penjajah yang telah pergi dan meninggalkan negara ini, tetapi kita dambakan sebuah kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang ada padanya kebebasan jiwa dan diri sebagai hamba Rabbul Izzati, kemerdekaan yang akhirnya membawa manusia mentaati perintah dan mematuhi larangan ilahi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud yaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di bumi ini, nescaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua bertanggungjawab untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dimiliki. Jerih payah pejuang-pejuang kemerdekaan satu ketika dahulu menghasilkan pelbagai nikmat yang kita kecapi hari ini. Antaranya nikmat beribadah, nikmat bersilaturahim, dan nikmat pelbagai cabang rezeki. Kita mesti memelihara dan mempertahankan kemerdekaan ini daripada dicemari anasir luar yang sentiasa ingin merosak dan menggugat kedamaian serta keamanan negara yang kita cintai. Kedamaian dan keamanan mestilah dibangunkan bersama. Baru-baru ini, suasana penuh keriuhan dengan aneka ragam berkempen pilihan raya seharusnya tidak berterusan memanjang dan membawa keretakan hubungan sesama ummah. Selepas urusan memangkah kertas undi sudah kita laksanakan sebaiknya, dan kita semua seharusnya mengembalikan semula kehidupan, bersuasanakan keadaan yang aman harmoni. Perpaduan sesama ummah atau ukhuwah itu perlu sentiasa dipupuk dan disebatikan sekukuhnya, kerana ia adalah paksi kepada kelangsungan hidup masyarakat dan keharmonian negara. Suasana yang hiruk pikuk dengan pelbagai isu sehingga ada yang ke tahap bersengketa dan bermasa muka, sama ada secara berdepan ataupun dalam media-media sosial seperti grup WhatsApp dan sebagainya. Perlulah kita sejukkan suhunya agar situasi hidup kembali sejahtera. Kini tibalah masanya untuk kita semua menjalani kehidupan normal, baik dalam bidang apapun, tanpa dibayangi dengan kocakan persengketaan lalu, khususnya ketika pilihan raya baru-baru ini. Inilah ketikanya kita berpegang kepada kehidupan. Kelebihan jika ada kita manfaatkan bersama, kekurangan pula kita sama-sama saling membantu. Samulah kembali kehidupan ba'aud dengan tebing yang bersendikan amalan, ke bukit sama didaki, ke lurah sama-sama dituruni. Untuk membina kembali hubungan yang sebelum ini mungkin sedikit retak, maka setiap kalangan kita seharusnya mengetepikan emosi hati, sebaliknya berusaha ingat kepada saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah putus asa mengajak umat Islam bersatu hati seiring melangkah mara membentuk ukhuwah yang utuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dengan pesanan, janganlah kamu
saling memutuskan hubungan silaturahim, janganlah kamu saling belakang membelakangi, janganlah kamu saling benci membenci, dan janganlah kamu saling hasad dengki. Sebaliknya, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Yang bermaksud tidak halal bagi seorang muslim itu memboikot saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka amat wajarlah segala nikmat ini terus dipelihara dan disyukuri, agar limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan berterusan dimiliki. Sidang Jumaah yang dikasihi, ingatlah penjajahan moden bukan lagi datang bersama angkatan bersenjata. Sebaliknya, ia datang bersama sesuatu yang memberi gembira atau alpa, mengajak manusia agar lupa akar budaya, membawa manusia makin hilang jati diri bangsa. Saat itu yang dijajah bukan lagi tanah air yang tercinta, tetapi akal, jiwa dan minda. Renung seketika suasana hari ini, dunia tanpa sempadan, capaian tanpa batasan, kepesatan teknologi, kepantasan komunikasi dan pelbagai lagi. Semua ini manfaat dari kemerdekaan yang boleh diguna untuk kebaikan, tetapi ramai di kalangan masyarakat, khususnya generasi hari ini, tanpa sedar akhirnya tewas lalu dijajah jiwa dan pemikiran. Sidang Jumaah sekalian, di kesempatan ini kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah berjuang demi sebuah kemerdekaan. Tidak lupa juga kepada generasi penerus yang sentiasa berusaha mempertahankan kebebasan. Kemerdekaan yang diperolehi puluhan tahun lalu perlu dijaga dan dengan sebaiknya, agar satu hari nanti kita tidak disebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Marilah kita mengambil semangat kemerdekaan untuk kita bebaskan jiwa dan minda, bebas dari belenggu penjajahan yang membawa kerosakan pada diri dan keluarga, masyarakat, negeri dan negara. Marilah kita bebaskan diri dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi jika ia perkara yang mendatangkan murka. Marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan kembali mengikut petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, kerana jiwa yang kosong tanpa petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan mendorong pelakuan yang berkiblatkan nafsu ammarah. Kesannya tafsiran kemerdekaan disalahartikan hingga membawa kepada makna bebas tanpa apa-apa batasan. Tafsiran seperti ini amat jauh tersasar, kerana kefahaman kemerdekaan atau kebebasan perlu didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa sahaja tindakan yang dipandu takwa akan membuahkan keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan, pintu rahmat yang melimpah-limpah barakahnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usaha dan lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعائب،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibn Sultan Salihuddin wa jami'ul usratil malakiyah Allahumma waffiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil ibad يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صلي لله تعالى صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات والله بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على وما باركت في العالم. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم